Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Malaysia bakal menjadi negara industri berteknologi tinggi dengan transformasi digital. Ia akan memberi ratusan ribuan peluang pekerjaan baru kepada anak muda negara. Menurut Perdana Menteri, ia akan terlaksana menerusi NIMP 2030. Jelasnya negara telah memperoleh kembali perhatian beberapa syarikat besar seperti Tesla, Geely serta Infineon Technologies yang bersetuju jadikan Malaysia pangkalan pelaburan penting. Pakej internet 5G Rahmah dan insentif postpaid Rahmah penjawat awam menawarkan perkhidmatan internet berkualiti dengan kadar berpatutan kepada rakyat. Ia juga memberi nilai tambah pendedahan kepada teknologi terkini serta kemudahan akses rangkaian 5G yang lebih luas, laju dan menyeluruh. Sekaligus membolehkan rakyat mengakses data menerusi pelbagai medium dengan lebih lancar seiring perkembangan teknologi arus perdana. Seramai 300 individu menerima bantuan lesen memandu kelas B2 di Perlis. Mereka terdiri daripada golongan B40 yang merupakan penerima bantuan e-Kasih, Sumbangan Tunai Rahmah, Jabatan Kebajikan Masyarakat serta Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Kerajaan melalui Belanjawan 2023 telah menanggung kos bayaran latihan dan ujian bagi lesen memandu B2 dengan keseluruhan peruntukan berjumlah 2.7 juta ringgit. Menteri Pendidikan telah bertemu 16 NGO untuk beri penerangan dan bincangkan pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. Kesemua NGO itu terdiri daripada pelbagai latar belakang masyarakat. Pertemuan diadakan semalam berlangsung dalam suasana mukhibah. Ia mencerminkan keterbukaan semua pihak dalam membina Malaysia Madani berdasarkan formula kepelbagaian. Modul berkenaan hanya melibatkan guru dan murid Islam. Terbukti aset TH tidak dijual kepada bukan Islam seperti yang didakwa. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal berkata, ia selepas bekas Ahli Jawatan Kuasa Dewan Ulama PAS Ahmad Dasuki Abdul Rani menarik balik rayuan saman fitnah terhadapnya. Datuk Seri Dr. Mujahid mengesahkan perkara itu selepas dimaklumkan peguamnya bahawa Ahmad Dasuki diperintahkan membayar kos rayuan sebanyak RM5,000 selepas menarik semula rayuannya di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Baik, sempena sambutan Hari Kebangsaan esok, Jabatan Penyiaran Negeri Johor atau Johor FM bersama Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB bakal menganjurkan konsert Kita Merdeka 2023 di dataran bandaraya bermula 10.30 malam ini. Bagi perkongsian di lokasi, kita terus bersama Anas Matnor. Anas, silakan. Ya. Baik Syahrul, terima kasih. Betul-betul seperti Syahrul maklumkan sebentar tadi, saya berada di dataran Bandaraya Johor Bahru ketika ini sempena dengan konsert Kita Merdeka 2023 yang akan berlangsung pada pukul 10.30 malam nanti, yang menampilkan 7 artis yang akan menampilkan pelbagai seleksi lagu untuk hiburan pengunjung yang datang ke dataran ini. Antara artis yang terlibat Amira Osman, kita ada Stacy, Kudin, Syafiq Farhain dan ramai lagi untuk persembahan malam ini khusus untuk pengunjung yang datang ke tapak di dataran Bandaraya Johor Bahru ini. Selain itu, pada pukul 9.30 malam juga akan berlangsung program yang lebih awal, program aspirasi, ada persembahan deklamasi sajak dan juga kuis khusus untuk pengunjung yang datang bertemakan dengan sambutan Hari Kebangsaan. Selain itu, anda juga yang datang ke sini boleh juga ambil peluang untuk mendaftar di kaunter ataupun booth yang dibuka oleh Johor FM. Untuk maklumat juga, persembahan ataupun konsert ini dianjurkan, dikendalikan oleh Johor FM bersama dengan Majlis Bandaraya Johor Bahru di tapak ini. Seperti saya nak ulang balik semula ke kaunter tadi, boleh mendaftar sebagai fan club Johor FM. Jadi anda boleh berpeluang datang sini daftar sebagai fan club Johor FM secara percuma kepada pengunjung yang datang sini. Selain itu boleh bertemu dengan rakan-rakan penyampai DJ Johor FM yang berada di lokasi ini. Dan malam ini konsert yang bermula 10.30 malam tu akan dikendalikan oleh rakan saya juga, DJ Sofi dan juga Nurul. Pastinya anda yang datang ke sini tidak akan kecewa. Persembahan artis ada dan juga kira detik 12.30 malam pastinya dinanti-nantikan oleh pengunjung di dataran Bandaraya Johor Bahru untuk
menyaksikan persembahan bunga api pada pukul 12.30 malam nanti. Dan masih lagi berpeluang kepada pengunjung ataupun penduduk Johor Bahru yang tak tahu nak pergi ke mana malam ni, tak ada aktiviti, boleh datang ke dataran Bandaraya Johor Bahru. Tempat ini sangat luas, selesa untuk bawa anak-anak juga. Sama-sama kita meraihkan Ambang Merdeka dan juga sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan esok. Jadi inilah peluang anda untuk datang sini, bukan saja bersantai tapi untuk berhibur bersama dengan rakan-rakan artis, persembahan artis yang ada di sini. Dan selain itu saya nak kongsikan juga, selain daripada konsert yang boleh dilihat, ditonton di dataran ini, anda yang tak dapat datang tak apa, anda boleh juga menyaksikan secara maya menerusi Johor FM Facebook Live pada malam ini untuk menyaksikan konsert ini. Diingatkan sekali lagi, kalau anda tak ada aktiviti malam ni, ambil peluang anda untuk datang ke dataran Bandaraya Johor Bahru untuk turut sama dengan konsert Kita Merdeka 2023. Sekian dulu dari dataran Bandaraya Johor Bahru ni, Sairul. Kembali dulu ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Anas di lokasi. Kalau itu di Johor, ini pula di Perak. Kayuhan Merdeka 2023 berlangsung malam ini di persiaran Bandaraya Ipoh. Kita terus bersama Nur Ain Abu Bakar untuk perkembangannya. Ain, silakan. Ya, Syairul, para peserta Kayuhan Merdeka 2023 sudah mula berkumpul di persiaran Bandaraya Ipoh ini sejak daripada pukul 7.30 malam tadi, dan rata-rata mereka terdiri pada pelbagai kaum yang menggambarkan perpaduan yang ada dalam negara kita ini. Majlis pelepasan akan disempurnakan oleh Esko Kerajaan Negeri YB Sandria Eng sebentar sahaja lagi. Dianggarkan lebih 500 peserta menyertai kayuhan pada malam ini, melibatkan dua kategori. Satu kategori melibatkan laluan untuk sejauh 5 km untuk VIP, manakala kategori terbuka lebih 22 km. Kayuhan Merdeka Anjuran Majlis Bandaraya Ipoh MBI ini diadakan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Ia juga satu daripada program Ambang Kemerdekaan bertujuan memupuk semangat cintakan negara serta menyemai perpaduan antara kaum. Program ini diadakan setiap tahun, namun disebabkan COVID-19 2 tahun lalu, ianya terhenti seketika dan dilaksanakan semula tahun ini. Dan untuk program ini juga, penganjur turut menyediakan pelbagai hadiah cabutan bertuah bernilai lebih RM5,000 selain persembahan pentas oleh artis tempatan. Selain Kayuhan Merdeka, menjelang kira detik malam ini juga turut diadakan program sambutan Ambang Merdeka di Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru Raya Ipoh, yang akan dihadiri oleh Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad. Manakala pada pagi esok pula, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah akan berangkat ke majlis sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri di perkarangan Stadium Perak. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa di Kayuhan Merdeka 2023 ini. Kembali semula kepada Syarul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Ain di lokasi. Kita teruskan dengan perkembangan seterusnya. Seramai 43 banduan yang layak dibenarkan pelepasan bantuan secara berlesen PBSL Ihsan Madani semasa sambutan Hari Kemerdekaan 2023 peringkat negeri Pahang hari ini. Ia membabitkan 27 banduan dari penjara Penur Pekan, manakala 16 banduan dari penjara Bentung. Melalui program itu, mereka berpeluang memperoleh pekerjaan menerusi pemantauan yang dilakukan oleh pihak penjara sehingga tempoh sebenar berakhir. Baik, di Perak, 71 banduan dibebaskan menerusi program PBSL Ihsan Madani di 3 penjara. Banduan yang dibebaskan adalah banduan yang berbaki hukuman 1 tahun ke bawah. Antara penjara yang terlibat ialah penjara Tapah seramai 40 banduan, penjara Taiping 29 banduan dan penjara Kamunting 2 banduan. Sejak Januari ini, seramai 173 banduan telah dibebaskan menerusi program ini. Seramai 91 banduan dari penjara Sungai Udang Melaka diterima bekerja sejak Januari hingga hari ini melalui program PBSL Ihsan Madani. Menurut Timbalan Pengarahnya, Penolong Kanan Komisioner Muhammad Hafiz Yahya, kesemua banduan berkenaan diterima bekerja melalui 10 buah syarikat di sekitar negeri itu. Kesemua banduan di bawah PBSL ini adalah yang menjalani hukuman penjara bawah 3 tahun.
52 banduan di penjara Kajang yang dibebaskan menerusi program PBSL diberikan kepada banduan yang menjalani tempoh hukuman 3 tahun dan ke bawah. Menurut Komisioner Jeneral Penjara Malaysia, Datuk Nordin Mohamad, pelepasan secara PBSL merupakan satu usaha Jabatan Penjara dalam berkasakan pemulihan selain langkah mengintegrasikan semula penghuni dalam komuniti. Baik ini di Negeri Sembilan pula, seramai 46 banduan yang menjalani hukuman 3 tahun dan ke bawah di institusi pemulihan dadah Jelebu dibebaskan menerusi PBSL Ihsan Madani sempena Hari Kemerdekaan ke-66 Malaysia. Kesemua banduan tersebut dibebaskan secara berlesen bagi memberi peluang kepada mereka menjalani program pemulihan dalam komuniti sehingga tarikh mereka bebas. Di Georgetown, Pulau Pinang, 16 banduan penjara Riman Pulau Pinang dibebaskan menerusi program PBSL Ihsan Madani hari ini. Kesemua banduan tersebut tertakluk kepada syarat yang telah ditetapkan oleh Jabatan Penjara. Seorang penganalisis petugas khas 1MDB memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa beliau diarahkan untuk meneliti 2 akaun bank milik Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung 19 transaksi berjumlah 2.28 bilion ringgit bermula 2011 hingga 2014. Saksi pendakwaan ke-47 berkata, transaksi itu berlaku di antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014 dengan amaun serendah RM11,567.57 dan paling tinggi RM602 juta. Wang tersebut dimasukkan ke dalam 2 akaun pribadi Datuk Seri Najib. Malaysia, Indonesia dan Thailand dijangka menarik lebih banyak pelaburan asing. Ini susulan kebanyakan syarikat serantau kini dalam usaha kurangkan risiko pelaburan di China. Moody's menyatakan kelembapan ekonomi China memberi impak kepada perdagangan di rantau Asia. Meskipun tidak melihat sebarang risiko kemelesetan, pertumbuhan lebih kukuh dijangka akan kembali dicatat hanya pada pertengahan tahun depan. Keputusan bawa masuk FDI ke negara ini tidak hanya berdasarkan nilai pelaburan, malah Ketua Setiausaha MITI memaklumkan kualiti pelaburan turut diberi keutamaan. Ini bagi memastikan FDI yang dibawa masuk dapat beri pelbagai limpahan manfaat lain, antaranya peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan selain perkongsian teknologi dan kemahiran. Zon pelancongan domestik diperkenal dalam pameran mata yang bakal berlangsung di MARITEC Jumaat hingga Ahad ini. Ia usaha mata untuk rancakan sektor pelancongan tempatan. 200,000 pengunjung disasar hadir ke pameran mata sepanjang 3 hari penganjurannya. Jualan keseluruhan yang disasar RM350 juta. 70 juta daripadanya disasar menerusi pelancongan domestik. MDEC dan Airbnb bekerjasama perkukuh inisiatif DE Rantau. Kedua-dua pihak akan mengenal pasti dan mempromosi lebih 600 penyenaraian DE Rantau Hub yang mesra nomad digital di platform Airbnb. Penyenaraian itu terletak di kawasan tumpuan pelancongan antaranya KL, JB, Pulau Pinang dan Langkawi. Kerjasama itu bakal rancakkan usaha pemulihan sektor pelancongan tempatan selain jadikan Malaysia sebagai nomad digital pilihan di rantau ini. Prestasi Maybank mengukuh pada separuh pertama tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023. Keuntungan bersih yang dicatat meningkat 26% kepada 4.60 bilion ringgit berbanding 3.67 bilion ringgit tempoh sama tahun lalu. Keuntungan sebelum cukai pula meningkat 21.8% kepada 6.43 bilion ringgit. Tentera Gabon mengumumkan telah merampas kuasa. Pengumuman dibuat sekumpulan pegawai kanan tentera menerusi TV nasional hari ini. Tindakan dibuat selepas penyandang Presiden Ali Bongo diumum menang pilihan raya umum PRU untuk penggal ketiga. Jurucakap tentera mengisytiharkan keputusan PRU tidak sah dan dibatalkan. Semua institusi di Republik itu dibubar dan sempadan ditutup hingga diberitahu. Lapangan terbang Peskov di wilayah selatan Rusia diserang dron dari Ukraine. Insiden berlaku awal pagi tadi mengakibatkan 4 pesawat pengangkut Rusia rosak. Berdasarkan laporan awal, tiada individu terkorban dalam serangan berkenaan.
Beberapa jam kemudian, Rusia dilaporkan melakukan serangan balas terhadap Ukraine. Serangan terbaru menggunakan aset udara disasar ke arah Kiev. Berdasarkan laporan awal, 2 rakyat Ukraine terbunuh dalam serangan itu. Mangsa meninggal dunia akibat terkena serpihan bangunan yang musnah diserang. Pihak berkuasa berjaya temukan mayat 3 anggota Marine Amerika yang terkorban dalam nahas helikopter di Pulau Tiwi Utara Australia. Kesemua mayat telah dibawa ke Darwin. Keadaan 2 lagi anggota yang cedera stabil, manakala seorang lagi kritikal dan dipindahkan ke Melbourne. Ini pula insiden tanah runtuh di kawasan pelobongan di Mapiri, Bolivia. Setakat semalam, mayat 3 mangsa berjaya dikeluarkan dari runtuhan. Pihak berkuasa belum dapat sahkan jumlah mangsa yang masih terperangkap. Operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Jepun kesal dengan China kerana melarang import makanan laut dari Jepun. Beijing berbuat demikian sesudah tindakan Tokyo melepaskan air terawat dari loji nuklear Fukushima ke laut. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Azamuddin Hussein dan Faiz Syahirah untuk paparan komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.